Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini ya. Tahniah kerana menonton, and also subscribe kalau belum subscribe, and also share with your friends. Mudah-mudahan ramai dapat manfaat. Okey, first and foremost betulkan niat belajar lillahi taala ya. Make sure you have to have this book in front of you. Okay, we are in page 229, bab 10, which is bab yang kedua akhir ke? Nanti saya tengok sekejap. Okay, 11 adalah bintang anak semester. Okay, we are finishing form 2 punya syllabus. Kita lihat muka surat 229 dalam bab gelombang bunyi ya. Okay, so di sini kita akan lihat 10.2, iaitu apa beza kenyaringan kelasingan bunyi. Kalau tak tahu beza, nanti bila jawab soalan akan salah. Dia tak tahu beza dia, tak tahu teori dia. So you have to know lah. Okay, so kita akan lihat di sini dituliskan telinga kita mampu membezakan bunyi-bunyi yang didengar kerana bunyi mempunyai kekuatan dan kelangsingan berbeza. Okay, dia ada kekuatan yang lain dan kelangsingan dia berbeza. Kekuatan, kelangsingan berbeza. Kekuatan atau kenyaringan bunyi, maksud lain kuat atau perlahan tu, nama dia kenyaringan bunyi. Kenyaringan bunyi ya. Kuat atau perlahan tu, kenyaringan bunyi dihasilkan bergantung pada amplitude gelombang bunyi. Sebab kita tahu bunyi adalah gelombang. Amplitude dia macam ni. Nak tengok ketinggian dihasilkan daripada bergantung pada amplitude gelombang bunyi. So disuruh lihat gambar foto 10.5. Tentang gelombang bunyi tu akan berbeza apabila ditekan lain-lain key, lain-lain kekunci dekat piano tu ataupun organ tu ya. Ni piano dia kata ya. Okey, kekuatan bunyi yang dihasilkan berubah dengan kekuatan kunci piano yang ditekankan ya. Dia akan bunyi lain, do, re, mi, fa, so, dia naik. Lain kekuatan dia. Okey, kita bandingkan kenyaringan bunyi ataupun kekuatan tadi dengan kelangsingan. Okey, kelangsingan pula bergantung pada apa? Pada frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan gambar foto 10.6 ya. Okey, bila dikata kelangsingan bergantung pada frekuensi gelombang. Banyak kali berlaku dalam satu saat. Berapa kali? Okey, gambar foto 10.6 kita lihat frekuensi, before that dia punya frekuensi dia ukur dalam unit hertz. So kita lihat gambar foto 10.6, lembu tu menghasilkan bunyi melenguh. Kan? Itu frekuensi rendah ke tinggi? Rendah lah. Okey, berbanding dengan bunyi tikus berdecit cicit. Okey, frekuensi tinggi. Okey, lagi senang untuk faham tentang bunyi lebah dan bunyi nyamuk. Macam mana bunyi lebah? Zzz. Sama tak dengan lembu? Rendah kan? Zzz. Tadi lembu. Okey. Cuba bunyi nyamuk. Awak tidur malam nyamuk datang tinggi kan? Macam cicit. Itu kelangsingan tinggi. So lebah tadi dalam satu saat, awak tahu tak berapa kali dia nak hayunkan sayap dia untuk terbang dalam satu saat? 200 kali. 200 kali tak mampu awak buat. Satu saat nak buat 200 kali. Kau boleh buat tu, boleh bunyilah macam lebah tu. Bayangkan sayap lebah tu bukannya tebal sangat, tapi Allah boleh buat masa dia terbang. Bukan tu saat dia terbang berjam-jam cari madu. Satu saat tu 200 kali tak koyak pun dia punya lebah. Dia punya sayap. Subhanallah. Bila Allah izinkan, itu cara dia untuk dia bergerak. Masa dia bergerak, dia cari madu dekat bunga-bunga kan. Bukan seminit dua. Satu saat 200 kali. Kau seminit darab 60 lagi. Kau sejam darab 60 lagi. Banyak mana gerak. Kau kita fikir lenguh tak lenguh ke dia. Tapi Allah buat itu cara bergerak. Dia dari menghasilkan bunyi dia adalah kelangsingan rendah. Nyamuk satu saat berapa lama, berapa kali dia menggetarkan sayap dia. Nyamuk 500 kali. Satu saat 500 kali. Tak silap saya 500 lah. Tiba-tiba saya blank. Saya rasa definitely more than lebah. Lebah saya ingat 200. So kalau 500 kali, satu saat 500 kali, 2 saat dah 1000 kali boleh buat. Itu yang bunyi. Subhanallah. Itulah ciptaan Allah
yang dikaji dalam sains menyebabkan kita rasa subhanallah, mesti ada Maha Pencipta ni. Bukan kita manusia yang hebat yang boleh kaji tentang sains, buat teknologi, kita rasa senang hidup zaman sekarang ni banding dengan zaman dulu. Zaman sekarang air kan dekat pipe je, zaman dulu kena pergi sungai, pergi telaga ambil elektrik. Dulu tak ada elektrik, malam gelap aja pasang pelita, pasang jamur, sekarang petik je keluar lampu. Memang sangat senang, tapi manusia hanya meniru apa yang Allah telah sediakan kat bumi ni. Dia tengok macam ni sini, dia pun tiru buat. Dia tengok burung terbang, nak terbang juga, dia buat aeroplane. Subhanallah. Sepatutnya sains meningkatkan iman kita, ya, bukan menjauhkan daripada iman. Okey, so kita pasti apakah kesan amplitude dan frekuensi masing-masing terhadap kenyaringan. Jaringan tadi kekuatan bunyi kan, dan kelangsingan bunyi yang pitch tinggi rendah tu. Okey, kita lihat aktiviti 10.2. Tujuan mengkaji kesan amplitude ke atas kenyaringan dan kesan frekuensi ke atas kelangsingan. So amplitude tadi kenyaringan, amplitude kenyaringan. So ingat AK. Okey, tak boleh juga tadi kelangsingan. AN. A amplitude, N adalah nyaring. Okey, kemudian frekuensi F dengan L, FL. AN, FL. A ialah amplitude, N adalah nyaring. FL frekuensi dan L langsing. Okey, so dia suruh ada osiloskop sinar keto OSK ni. Dia akan menunjukkan bentuk macam tu, bentuk gelombang, penjana isyarat audio, pembesar suara dan wayar bersambung. Dia suruh susun. Nombor 2, arahan ya. Laraskan penjana isyarat audio dan OSK sehingga bunyi dihasilkan dan bentuk gelombang dapat diperhatikan dekat skrin OSK. Kemudian tetapkan frekuensi penjana isyarat radio. Frekuensi sama ya. Dalam masa berapa lama tu gambar tu kena sama. Kalau ada 4 ataupun ada 5 lah. Okey, dia punya gelombang tu. Secara perlahan ya. Dan kemudian tetapkan frekuensi penjana isyarat audio dan tingkatkan kuasa outputnya secara perlahan. Dengar bunyi yang dihasilkan dan perhatikan bentuk gelombang pada skrin OSK. Rekodkan pemerhatian. Dia macam mana dia punya gelombang ya. Kemudian 5, tetapkan kuasa output penjana isyarat radio. That means dia suruh tingkatkan frekuensi secara perlahan. Kalau tadi ada 5 gelombang, sekarang ada 10 contohnya. So dia suruh dengar bunyi yang dihasilkan dan perhatikan bentuk gelombang pada skrin OSK. Rekodkan pemerhatian anda. So 230 sebelah tengok. Dia suruh rekodkan pemerhatian. Kuasa output ditingkatkan, ditetapkan. Frekuensi macam mana ditetapkan, ditingkatkan. Amplitude macam mana, frekuensi macam mana. You have to fill up bila buat eksperimen ini. So kita lihat perubahan bunyi yang dihasilkan oleh pembesar suara. Makin perlahan ke makin perlahan ataupun kuat. Tu nyaring apa tadi? A ya. Amplitude tinggi rendah tau. Amplitude ni rendah. Kalau amplitude tinggi macam tu. Okey. Kemudian frekuensi berapa kali dalam skrin tu? Banyak kali, apa ke? Sikit aja ya. So kesimpulan yang dapat dibuat tentang kesan 1A, amplitude ke atas kenyaringan. Okey, semakin tinggi amplitude, okey, makin kuat lah, makin nyaring. Frekuensi ke atas kelangsingan, semakin rapat frekuensi tu, that means semakin nyaring. Okey, jelaskan perkaitan antara peningkatan amplitude dengan perubahan pada bunyi yang dihasilkan dengan merujuk pada tenaga getaran. Okey, tak apa, tinggalkan. Jika suatu objek menghasilkan getaran dengan amplitude dan frekuensi yang tinggi, apakah yang akan berlaku pada bunyi yang dihasilkan? Tentulah kuat dan nyaring. So, aktiviti 10.2 dia dapat ringkaskan kat sini. Okey, antara kenyaringan amplitude dan kelangsingan frekuensi ya. FL dengan AN tadi. Okey, cuba tengok asal-asalnya gambar rajah 10.7 belah kiri. Amplitude dia adalah satu kotak turun, satu kotak bawah, satu kotak atas. So ada berapa dia punya gelombang atas tu? 2, bawah ada 1. Okey, bandingkan belah kanan. Bila tingkatkan kuasa output, kita dapati daripada yang satu kotak aja dia punya gelombang tu, dia menjadi 2 kotak atas, 2 kotak bawah. Tu amplitude tu dah bertambah. Bila amplitude bertambah, kita dapati makin nyaring.
Bila makin nyaring, kita dapati dia adalah makin kuat lah bunyi dia. Kalau kita tengok pula frekuensi, kalau tadi yang asal ada gelombang atas, bawah, atas kan. Cuba tengok frekuensi. Kita ada, tadi ada 2 atas, 1 bawah. Sekarang ada berapa atas? 1, 2, 3, 4, bawah ada 3. 4 atas, bawah ada 3. Okey, so ini frekuensi dia meningkat daripada tadi kepada banyak. Walaupun dia tak tinggi, sama tinggi dengan yang gambar asal. So frekuensi gelombang meningkat, bunyi yang langsing dihasilkan. Ya, semakin meningkat frekuensi banyak kali, semakin langsing. Macam tadi lah, nyamuk banyak kali langsing, lebah sebab dia sikit. Tapi ketika untuk kuat perlahan, tengok dia punya amplitude, ketinggian benda tu, tinggi atau rendah gelombang. Okey, tapi kalau tengok kelangsingan frekuensi, tengok banyak atau sikit. Okey, 10.3 kita lihat aktiviti ini mencari maklumat tentang kekuatan kelangsingan alat-alat muzik. Oh, tak apalah. Awak kena buat berkumpulan, tengok piano, recorder, gitar, gendang, kemudian awak buat dia punya kekuatan dan kelangsingan. Now, page 231. Kita lihat kesan Doppler. Kesan Doppler. Apa kesan Doppler? Sebenarnya kesan Doppler ni awak banyak kali mengalaminya, tapi awak tak tahu pun nama dia kesan Doppler. Okey, awak jalan kereta, nanti bunyi siren ambulans kat. Daripada makin lama makin dekat makin kuat, betul tak? Bila dia dah pass through awak, dah melepasi awak, dia makin lama makin perlahan. Itulah Doppler effect. So kesan Doppler ialah perubahan frekuensi ketara. Perubahan frekuensi ketara itu kesan Doppler. Perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif, sebab ada gerak. Kalau tak bergerak bukan Doppler. Pergerakan relatif sumber bunyi, tadi ambulans kan, pemerhati dan atau kedua-duanya. So darjah 10.8 menjelaskan kesan Doppler. Tengok belah kiri, ni ambulans ni mendekati lelaki ni, yang belah kiri ya. So frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati meningkat apabila ambulans mendekati pemerhati pegun. So dia belakang tu dia punya gelombang jauh-jauh kan, antara satu lain. Bila dah makin dekat pada lelaki tu, dia makin kecil dia punya gelombang. Bila kecil gelombang tu, cuba tengok dalam OSK dia jadi banyak kan, sebab kecil ya. Okey, itu adalah makin nyaring lah. Kalau lihat yang belah kanan pula, ambulans yang makin jauh ya, frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati berkurangan apabila ambulans melepasi pemerhati pegun. Pemerhati pegun jadi kat sebelah gambar kiri ya, kat kiri tu. So cuba tengok dia punya gelombang tu. Depan ambulans tu kecil-kecil, belakang ambulans tu besar-besar. So bila besar-besar dekat jalur tu, kita dapati bila dia buat kat OSK, dia punya amplitude sama, tapi dia punya frekuensi kurang. Bila frekuensi kurang nyaring lah, makin tak dengar. Okey, itu adalah kesan Doppler. Kesan Doppler apa? Perubahan frekuensi ketara. Kenapa frekuensi berubah? Sebab benda tu bergerak mendatang atau menjauhi. Okey, kita lihat aktiviti 10.4 mengkaji kesan Doppler dengan menggunakan horn udara. Ini kena buat kat kelas. Kita lihat latihan formatif. Nyatakan suatu perbezaan ciri pada getaran pada peti suara lelaki dan wanita. Lelaki dia getar laju ke perlahan? Dia getar perlahan. Dan suara garau. Perempuan high pitch, pening sebab laju sangat bergerak dia punya dalam ni. 2. Jika seorang pemuzik memainkan not yang lembut, apakah ciri yang ditukarkan? Tanda betul pada jawapan yang betul. Not yang lembut. That means not yang lembut. Saya tak tahu tentang muzik ya. Saya tahu sekolah sains kuat nyaring atau pelan, kuat atau pelan, atau langsing ataupun tidak ya. Okey, 3 darjah 1 menunjukkan beberapa gelombang bunyi yang dihasilkan dalam masa satu saat. Gelombang manakah mempunyai frekuensi yang paling rendah? Kalau paling tinggi dia laju kan, rapat-rapat kan. So E adalah paling laju. D frekuensi ya, sebab langsing ya, dia makin tak high pitch, tak menyakitkan telinga. E kepada D, kepada C, kepada B, kepada A. So yang paling rendah adalah A lah. Kalau E ni pening macam budak perempuan macam
Ya, pening dengar. Kadang-kadang ada seorang perempuan yang memang sakit telinga dengan kelasingan dia. Okey, kita lihat seterusnya tentang 10.3 fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Okey, bunyi tengah gelombang, tengok rajah 10.9 ya. So kita dapati salah satu ciri dia, kita akan dapati dia boleh dipantulkan. So pantulan bunyi adalah salah satu ciri gelombang yang telah anda belajar di bahagian 10.1. Bila boleh dipantulkan, ciri ini menghasilkan fenomena dikenal sebagai gema. Pernah rasa tak? Masuk dekat bilik rumah yang ataupun dewan yang besar, tak ada perabot, awak panggil dia punya kata hello je, hello. Banyak kali. Itu adalah gema. Selain itu, pantulan gelombang bunyi juga digunakan di dalam pelbagai alat dan sektor. Walaupun dia kadang-kadang susah nak dengar apa tu cakap, berulang-ulang dia gema, tapi ada juga kegunaan, ya. Subhanallah, tak ada sesuatu yang sia-sia Allah cipta. Kita lihat fenomena pantulan gelombang bunyi. Gema terhasil apabila gelombang bunyi memantulkan kembali. That means dia sampai kat dinding macam gambar 10.9, dia patah balik. Tengok rajah 10.9, gema yang terhasil di dalam bilik kosong. Okey, mula budak lelaki ni jerit kan. Jerit dia yang warna hijau tu punya gelombang. Sampai permukaan keras dinding tu, dia pantul balik yang garis merah titik-titik tu. So, that means lelaki tu cakap apa-apa, katakan ha, patah balik. Tapi tak sekuat yang pergi. Patah balik dia perlahan sikit. Makin lama ke perlahan, ya. So, gema terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar dari suatu permukaan keras. Lembut tak? Keras sahaja. Bunyi yang dipantulkan ini menyerupai bunyi asal tetapi mengambil sedikit masa untuk sampai ke telinga. Bunyi sama. Yang ha tadi, dia patah balik ha juga, tapi lambat sikit untuk sampai ke telinga kita. Sebab dia pergi dulu baru dia patah balik. Ya? Gema boleh didengar di kawasan seperti dalam dewan tertutup. Kalau tak ada perabot, ya, tak ada yang lembut. Bilik kosong, baru nak pindah rumah, masuk bilik, tengok bilik awak macam mana. Kalau cakap mama, dia ulang. Ya? Gua, terowong dan gaung. Okey, so dia rajah 10.9 menerangkan bagaimana fenomena ini berlaku, ya, gema, ya. Seterusnya aplikasi pantulan gelombang bunyi. Ada boleh digunakan. Contohnya dekat sini, rajah 10.10 apa tu? Itu adalah bat. Bat adalah kelawar. Okey, kelawar ni menghasilkan bunyi cicit dalam gua. Yang putih tu gelombang dia pergi ke dinding gua. Bila kita permukaan keras dinding gua tu, keras ya gua, ya, dia patah balik gelombang tu dalam bentuk dalam warna orange. Kan nampak tak ketinggian dia? Yang putih tu tinggi, yang orange tu sikit. Sebab dia pergi patah balik, so dia kurang sikit pada asal. So kita dapati pantulan gelombang bunyi yang berbeza dapat dihasilkan apabila gelombang bunyi terkena pada permukaan yang berbeza, keras atau tidak, ya. Pantulan yang direkodkan ini akan memberikan pelbagai maklumat dan imej yang digunakan dalam pelbagai sektor. Bunyi ultra bunyi merupakan sejenis gelombang bunyi. Okey, di gelombang bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 20,000 Hz. Kita start dengar 20,000 Hz tau, ke atas boleh dengar. Bawah 20,000 Hz patutnya tak dengar. Kalau awak dengar juga scary lah. Benda-benda yang patut orang lain tak dengar, awak dengar. Contoh awak dengar orang kena seksa sikit dalam kubur. Bukan semua boleh dengar pun. Okey, na'udzubillah, ya. Tak nak. Bukanlah kalau boleh dengar tu menyebabkan kita akan insaf. Tapi takutlah, hidup takut je. So, ultra bunyi tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi boleh didengar oleh haiwan. So, saya kata tadi, haiwan ni kalau bawah 20,000 Hz, tengok haiwan apa dia boleh dengar, kita tak boleh dengar. So, contoh bagi kelawar yang menggunakan bunyi untuk memberi panduan arah. Kenapa Allah buat dia ada dia punya cicit-cicit? Sebab dia dalam gua tu gelap. Dia tak bergerak gunakan mata. Mata perlukan cahaya. Dia bergerak menggunakan telinga. Kita gerak guna mata kan. Kalau gelap tak tahu dia gerak mana. Teraba-raba lah. Si kelawar ni, dia mata memang kalau dibutakan pun, saintis buat eksperimen, dia butakan mata, saintis butakan mata kelawar, dia still tak berlaga dengan dinding-dinding apa? Dinding-dinding gua. Tapi kalau dipekakkan dia, saintis pekakkan kelawar tu, dia akan kebelang kapuk jatuh. That means dia terbang guna mata ke guna telinga? Dia guna telinga. Tak guna mata macam kita.
Tak semua benda yang Allah cipta sama. Semua tak sama. So, haiwan seperti kelawar yang menggunakannya untuk memberi panduan arah. Darjah 10.10. Bawah tadi kita dah lihat. Bila sampai dinding gua, dia patah balik. So, dia dengar, oh dekat ni. Kalau dia punya cik, lambat sampai. Okay, that means dia boleh terbang laju. Tapi bayangkan kelajuan dia, subhanallah. Kalau kita, dia punya banyak mudah lah, banyak kali. Cik. Boleh dia tahu, dia tak langgar. Padahal kalau ikut kelajuan dia terbang tu, memang tak langgar dah. Kalau ikut logik kita. Kita yang nampak pun kalau laju sangat nampak dinding tapi tak sempat break, langgar kan. Dia tak langgar pun dinding gua tu. Dia boleh keluar gua tu dengan terbangnya laju macam tu. Ya. So teknologi pantulan ultrabunyi yang dikenali sebagai sonar, ultrabunyi ialah sonar, digunakan dalam industri perkapalan. So manusia tengok, oh macam tu. Dan dia buat eksperimen kelawar tadi kan. Dia tak boleh nampak dasar laut. So apa kita nak guna? Gunakan bunyi, sonar ya. Digunakan dalam industri perkapalan untuk mengesan objek di bawah air. So teknologi ini juga turut digunakan dalam sektor-sektor lain seperti perubatan dan perikanan. So kalau katakan kapal tu nak lalu satu kawasan yang tak dalam sangat, dah tak boleh kajian daripada banyaklah maklumat, dia tak dalam sangat, dia cetek, takut ada kapal tenggelam zaman dulu ke, kalau dia langgar sekali nanti accident lah kapal tu kan. So dia gunakan sonar ni untuk tengok kalau bunyi tu sampai cepat balik kat dia, tak bisa ada halangan kat bawah tu. Kalau bunyi tu lambat sampai, dia dalam sangat. Okay, so macam ni, macam nak bezakan. Mana ke pen? Okay, ni dasar laut. Okay. Kalau tak apalah, saya buat sampan je lah, bukan kapal. Sama je aplikasi dia. Sini ikan kat sini. Banyak kumpulan ikan kat sini. Sini ikan ni kat bawah. Kalau penelayan ni gunakan teknologi sonar, okay, dia hantar bunyi, pupuk, sampai balik. Kejap sampai. Oh, ada ikan. Kalau sini, dia hantar teknologi benda yang alat sonar tu. Sorry. Okey, dia hantar, baru patah balik. Ikan dia jauh. Tantan bukan ikan, tantan ni dasar laut. Kalau tepi-tepi pantai lah. So, ini cepat-cepatlah balik jala. So, kalau itu pun macam ikan pun boleh. Kalau ini kapal besar, that means kalau ada benda dasar tak dalam, ada batu besar ke, ada tahulah. Ada bunyi tak boleh pergi lah. Tapi taklah straight macam ni. Macam kalau kapal biasa kena dari jauh dia detect kan. Kalau untuk sampan bolehlah dekat. Kalau perahu nelayan. Okey, kalau ini that means selamat lalu. Kat tempat tadi semua kejap dia sampai. Sekali saja lambat. Apa ada kat bawah ni? Itulah teknologi dia. Dalam perubatan boleh. Kita kata tadi ada dalam perubatan ultrasound. Ultra tadi tentang sonar lah. Dia sampai balik cepat dan lambat, dia buat ada image, tengok ultrasound baby tu macam mana keadaan dan sebagainya. Okay, so kita stop tu situ dulu. Untuk had pendengaran, kita buat kelas akan datang. Nak habis tu kita boleh masuk dah penerokan bumi dan angkasa lepas. So harap-harap tak banyak kelas dah nak habiskan. Okay, thank you for watching. Okay, dan jaga solat 5 kali sehari. Itu adalah yang Allah akan hisap dulu. Okey, kemudian tak ibu bapa, selagi mereka tak suruh pada kemaksiatan, hormati guru-guru dan orang tua, sayang lebih muda, mencantikkan akhlak insya-Allah. Di kalangan manusia terutamanya kita nak redha Allah, dinilai tinggi di sisi Allah supaya selamat di akhirat nanti. Jangan lupa berdoa, jangan lupa boycott sedaya mungkin, and also satu lagi adalah sedekah bila ada peluang. Sebab itu semua adalah kita punya amalan untuk ke sana. Kehidupan yang kekal di akhirat. Sini cuma sementara. Cuma kena berusaha sebaik mungkin, ya. Ladang amal dunia ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.